Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 2 Mei. Susulan kes dera kanak-kanak berusia 4 tahun yang dipercayai didera oleh ibu bapanya sehingga meninggal dunia di Johor pada Jumaat lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu kementeriannya akan membantu dalam menguruskan pendaftaran kelahiran 3 adik tiri mangsa yang dilaporkan tiada memiliki sijil kelahiran. Kedua ialah merujuk bapa saudara tiri kanak-kanak ke bahagian kebajikan produktiviti PKMD Johor Bahru. PKMD pejabat kebajikan masyarakat di Johor Bahru bagi tujuan permohonan bantuan kanak-kanak untuk meringankan beban keluarga bapa saudara itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri bersama pemimpin di Dewan Serbaguna Mahligai Gading di Lundu. Tambah Datuk Seri Nancy, ketiga-tiga kanak-kanak tersebut kini di bawah jagaan bapa saudara tiri mangsa susulan penangkapan ibu bapa mereka kerana dipercayai melakukan penderaan berkenaan. Jelasnya, tindakan-tindakan tersebut diambil setelah mengadakan temu bual terhadap bapa saudara tiri mangsa bagi mendapatkan maklumat lanjut terhadap keluarga berkenaan. Sementara itu, lebih 1,000 penduduk sekitar Lundu hadir di Majlis Rumah Terbuka berkenaan yang turut diserikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Pehin Sri Adenan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri merupakan peluang terbaik mengukuhkan kerjasama antara individu, jabatan serta agensi. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, ia sekaligus merapatkan hubungan yang sedia terjalin dan secara tidak langsung mewujudkan semangat kekeluargaan dan mengukuhkan perpaduan sesama kita. Beliau yang juga Ahli Parlimen Sarike mengatakan perayaan sedemikian tidak hanya disambut oleh umat Islam, malah ia juga diraih bersama bukan beragama Islam. Aidilfitri ini adalah kesempatan terbaik sekali untuk saling melupakan semua perselisahan dan persekitaran, seterusnya mengukuhkan kerjasama di antara individu, jabatan dan juga agensi. Beliau berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri pemimpin bersama rakyat di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike bersama Parti Pesaka Bumiputra Bersatu Sarawak. Bersua kembali. 8 ketua isi rumah KIR yang kehilangan tempat tinggal dalam kejadian kebakaran di Jalan Pujut Corner pada 23 April lalu diberikan lot kediaman di Kampung Lusut, Lambir Miri. Surat kelulusan peruntukan lot kediaman Kampung Lusut Lambir diserahkan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada Majlis Rumah Terbuka Dewan Usahawan Bumiputra Sarawak, Cawangan Miri di Piasau Boat Club Miri. Dalam kejadian kebakaran berkenaan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri telah melaporkan 9 buah rumah papan setinggan yang melibatkan 15 ketua isi rumah musnah dalam kebakaran. Namun, melalui semakan di Pejabat Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Miri, mendapati 8 KIR yang terlibat dalam kebakaran tersebut ada dalam rekod bancian Jabatan Penguatkuasa pada tahun 2019. Susulan itu, Kerajaan Negeri bersetuju menyerahkan surat kelulusan peruntukan
pasukan lot kediaman di Kampung Lusut Lambir kepada 8 penerima terbabit. Sementara itu, dalam ucapan perasmiannya, Dato' Amar Awang Tengah menyatakan kaum Bumiputera perlu bersungguh-sungguh mengusahakan perniagaan selain berdisiplin menguruskan kewangan ke arah memajukan perniagaan masing-masing. Katanya ini kerana perniagaan kecil dan sederhana di Miri berpotensi dikembangkan. Pada majlis itu, seramai 60 anak-anak yatim menerima sumbangan raya daripada Timbalan Premier. Peranan persatuan bukan sahaja dapat mengeratkan perpaduan sesama ahli, malah melalui persatuan juga ia dapat memperjuangkan matlamat bersama. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai memberitahu dengan memintai persatuan, ahli persatuan berpeluang bersuara dan bersatu mencapai objektif persatuan. Berucap pada Majlis Makan Malam Persekutuan Persatuan Teo Chiu Sarawak 2023 di Bintulu, beliau turut menyeru mana-mana persatuan dan ahlinya untuk melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Tujuan Majlis Makan Malam kita pada malam ini adalah untuk kita berkumpul, berbual mesra, saling mengenali antara satu sama lain. Dengan ini, jalinan kerjasama antara semua persatuan Toju akan dapat dieratkan antara semua persatuan Toju yang akan dapat dieratkan dan perpaduan dapat diperkukuhkan. You may come from different places, different division, and different district all over Sarawak. But you are united under one roof, and that is Toju Association. Majlis Makan Malam Anjuran Persatuan Teo Chiu Tatau itu dihadiri 8 persatuan Teo Chiu dari seluruh Sarawak. Golongan ibu bapa perlu giat menggalakkan anak-anak untuk melibatkan diri dalam aktiviti luar yang sihat serta berfaedah. Menurut Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Lee Kim Shin, ia bagi mengelakkan mereka daripada menghabiskan masa dengan gadget semata-mata. Jelasnya, terdapat ibu bapa yang mengadu anak-anak mereka terus bermain telefon pintar sehingga waktu petang sehingga mengabaikan pelajaran dan tidak menyertai aktiviti berfaedah. Oleh itu, ibu bapa perlu melibatkan anak-anak dalam aktiviti luaran yang sihat termasuk aktiviti bersenam, pertandingan mewarna dan juga berjoging di taman awam. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Let's Have Fun Together Members Day Anjuran Persatuan Informasi Ibu Bapa Miri. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin menyokong penganjuran program berkenaan yang dilihat dapat meningkatkan interaksi sesama peserta selain membentuk keluarga bahagia dengan penglibatan golongan ibu bapa bersama anak masing-masing. Beliau menambah pelbagai kemudahan rekreasi telah disediakan di kawasan Miri, khasnya untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat. Masyarakat di negeri ini digalakkan untuk bergiat aktif dalam program-program di peringkat komuniti dan persatuan agar dapat terus mengeratkan kerjasama daripada pelbagai pihak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni, yakin kerjasama yang baik akan memberi impak positif terutama dalam mencapai dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jelasnya, program kemasyarakatan ini juga dapat meningkatkan kemahiran insaniah dan tahap pengurusan seseorang individu, malah mengasah bakat untuk melahirkan seorang pemimpin yang baharu. Dr. Hazlan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut berkata, potensi seorang bakal pemimpin juga akan dapat dilihat menerusi sikap bertanggungjawab dan integriti yang ditonjolkan semasa terlibat aktif dalam aktiviti kesukarelawan yang dianjurkan di peringkat komuniti dan persatuan. Beliau berucap demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Badan Bukan Kerajaan NGO Kampung Muara Tebas di Kuching. Kira-kira 600 penduduk sekitar Kampung Muara Tebas yang terdiri daripada ketua-ketua masyarakat, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Ahli Kejiranan Mesra hadir memberiakan sambutan Majlis Rumah Terbuka tersebut.
Sebuah bot nelayan tempatan ditahan pada jarak kira-kira 6.0 batu nautika dari barat laut pantai Kabung pada Ahad lepas. Menurut Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Gilbert Tinggak Numpang, bot terbabit dikesan oleh aset ronda maritim yang sedang melaksanakan operasi pemantauan. Menerusi kenyataan media, Komander Maritim Gilbert mendedahkan bot nelayan tempatan kelas C itu ditahan semasa sedang leka melakukan aktiviti penangkapan ikan menggunakan pukat tunda, kira-kira kurang 1 batu nautika dari aset maritim. Hasil pemeriksaan mendapati bot terbabit melanggar syarat sah lesen dengan melakukan aktiviti menangkap ikan kurang daripada jarak yang dibenarkan, iaitu 7 batu nautika dari pantai. Kesemua 6 orang kru lelaki warga tempatan berumur dalam lingkungan 21 tahun hingga 48 tahun, bot nelayan dan hasil tangkapan ikan campur yang dianggarkan lebih kurang 1,000 kilogram ditahan dan diiring masuk ke jeti Terminal Tanjung Manis untuk siasatan lanjut. Siasatan dibuat di bawah Akta Perikanan 1985. Sebanyak 1,105 notis atau saman atas pelbagai kesalahan telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak sepanjang tempoh operasi perayaan Hari Raya 2023. JPJ Sarawak menerusi laman Facebook memaklumkan memandu tanpa lesen, cukai jalan tamat tempoh dan membawa lebih muatan merupakan antara kesalahan yang dikesan. Operasi tersebut dilaksana pada 18 hingga 27 April di seluruh negeri. Pada masa sama, sepanjang operasi yang berlangsung selama 10 hari itu, JPJ Sarawak telah memeriksa sebanyak 15,526 kenderaan termasuk kenderaan berat. Ia sebagai peringatan kepada pengguna jalan raya supaya sentiasa memastikan kenderaan yang digunakan mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Selain daripada itu, JPJ juga akan sentiasa melakukan penguatkuasaan dalam memastikan pengguna mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Selasa 2 Mei. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ridwan dan Zaleha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.